pedas ayam Korea dan juga tteokbokki? Jangan risau, kami di Spicy Delight ada jawapan untuk keinginan anda tersebut. Di Spicy Delight, kami merupakan sebuah perniagaan restoran yang ingin mencuburi industri makanan di Malaysia dengan memperkenalkan makanan Korea seperti ayam goreng spicy dan juga tteokbokki. Baiklah, di Spicy Delight kami menyediakan pelbagai rasa pada satu menu yang sama dengan disajikan juga dengan pelengkap iaitu tteokbokki. Tidak lupa juga kami menyediakan penghantaran makanan kepada pelanggan kami yang berdekatan, iaitu COD. Baiklah, pada latar belakang perniagaan Spicy Delight Enterprise nama diberi dan juga kami akan beralamat di nombor 1 Jalan 1/1 Jalan Kelambang Tim, Taman Seri Jarumas 42600 Jen Jarum, Selangor, Darul Ehsan. Dan perniagaan kami berpemilikan kongsi iaitu partnership. Dan bagi aktiviti utama kami membekalkan dan menjual makanan berinspirasi Korea pada harga yang berpatutan. Baiklah, bagi modal permulaan, separuh daripada modal kami dibayari oleh pinjaman bank iaitu sebanyak RM10,449.50 dan selebihnya dibayari oleh kesemua rakan kongsi. Pada kita berkenalan dengan pengarah usaha kami iaitu Encik Muhammad Syamil bin Syahbudin. Beliau dilantik menjadi pengarah usaha kerana mempunyai share yang tertinggi iaitu peratusan modal perniagaan tinggi sebanyak 12.5%. Baiklah, diikuti oleh pengurus operasi kami Cik Marhanis Izzati binti Abdul Rahman bagi melicinkan serta melancarkan aktiviti operasi perniagaan kami. Saya Azizah bin Azman selaku eksekutif pentadbiran. Seterusnya eksekutif pengeluaran Cik Nur Atika binti Abdullah, dan kami juga memiliki pengurus pemasaran iaitu Cik Muhammad Zahirul Ikhwan bin Zainal, dan kewangan kami diurus oleh Cik Nurul Husna binti Abdul Halim. Baiklah, bagi sejarah penubuhan, kami menubuhkan perniagaan ini setelah melihat peluang dan kelebihan untuk menjana keuntungan di jalan 101 Jalan Kelabang Tiga. Kerana di sini kami melihat banyak sekali aktiviti perdagangan dilakukan di sini dan kami rasa ini adalah hotspot. Seterusnya, idea tercetusnya apabila seorang daripada ahli kami penggemar makanan Korea ini dan sering membuatnya di rumah. Baiklah, kami merasakan dengan gabungan kepada beberapa sebab ini tadi, kami telah merasakan makanan atau perniagaan kami akan trending dan rasa kepada makanan tadi dapat diterima oleh masyarakat setempat. Kemudian pada status dan rancangan pada masa hadapan kami adalah berstatus permulaan, dan segala butiran yang terdapat di dalam proposal kami merupakan anggaran berdasarkan harga pasaran dan status ekonomi yang terkini. Dan pada rancangan pada masa hadapan setelah perniagaan kami ini stabil, kami akan membuka cawangan dan mengembangkan perniagaan kami di kawasan perumahan lain. Dan seterusnya, tidak itu sahaja, kami juga ingin meningkatkan kecekapan dan kualiti perniagaan kami. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembentang kedua, nama saya Muhammad Zahiri Ikhwan bin Zainal. Saya akan berceritakan sedikit tentang rancangan pengurusan ataupun organisasi kami. Ini adalah logo untuk company kami iaitu Spicy Delight, yang mana kami pilih logo ini kerana dia menunjukkan makanan yang kami ingin tunjulkan iaitu yang mempunyai cita rasa yang pedas. Visi kami adalah sentiasa prihatin kepada pelanggan dan pekerja. Kami akan menyediakan perkhidmatan dan layanan yang terbaik kepada para pelanggan demi kepuasan mereka seperti mana yang kami sendiri ingin dilayan. Bersyukur serta berterima kasih perlu ditunjukkan kepada para pelanggan, pekerja dan vendor kami, kerana tanpa penyertaan, perkhidmatan dan tenaga kerja dan juga masa mereka, perniagaan kami tidak akan berada di sini. Misi kami
Misi kami adalah untuk menyediakan makanan yang unik dan menyelerakan hampir persis dengan negara Korea. Kami akan bekerja keras dalam menyempurnakan misi ini dengan menghasilkan menu-menu yang halal serta menggunakan ramuan yang berkualiti pada harga yang berpatutan. Objektif company kami adalah menjadi gerai tumpuan keluarga menikmati masakan Korea. Ini adalah untuk orang kata bonding lah, family bonding. Menyediakan masakan yang halal dan berkualiti setanding dengan restoran 5 bintang. Menyediakan makanan yang unik dan boleh dinikmati pada bila-bila masa. Pentadbiran organisasi. Ini adalah carta organisasi bagi company kami. Pengurus urusan ataupun pengarah urusan kami adalah Muhammad Syahmi. Di bawahnya terdapat 5 lagi ahli, iaitu Operasi Marhanis Izzati binti Abdul Rahman. Kewangan pula Nurul Husna binti Abdul Halim. Pengeluaran Nuratika binti Abdullah. Pemasaran Muhammad Zahiri Ikhwan, iaitu saya. Dan juga pentadbiran Azizan bin Azman. Keperluan pejabat. Ini adalah keperluan pejabat yang akan kami sediakan, ataupun ini adalah keperluan yang kami perlu ada untuk membuka sebuah bisnes ini. Kami seharusnya menyemak dan juga orang kata survey untuk membeli barang-barang keperluan di company kami. Ini adalah barang-barang keperluannya dan juga kuantiti yang kami telah fikirkan supaya orang kata munasabah lah. Ini adalah anggaran perbelanjaan selama 2 tahun untuk company Spicy Delight. Pada bulan pertama, biasa kita akan keluarkan modal yang agak besar untuk memulakan perniagaan. Kami akan mengeluarkan modal yang diberikan stok pembukaan itu. Ini adalah kita punya jangkaan lah untuk company Spicy Delight ini berkembang selama 2 tahun. Dalam tempoh 2 tahun ini, macam mana perjalanan company ini. Perbelanjaan utility ataupun pentadbiran. Ini untuk bulanan. Setiap bulan kita akan mempunyai orang kata benda-benda yang harus kita bayar. Sebagai pengiklanan, kami akan keluarkan modal untuk pengiklanan sebanyak 150 supaya ini adalah untuk orang kata menarik lagi pelanggan untuk datang ke Spicy Delight. Sewaan untuk bayar sewa kedai, lepas tu bil air, bil elektrik, gaji pekerja, kira BSP dan perkeso, bahan mentah. Ini bahan mentah adalah bahan yang kami akan menyediakan untuk menyediakan makanan. Insurans, lepas tu penyelenggaraan bangunan, bayaran audit, ubat-ubatan dan juga kecemasan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nurul Husna binti Abdul Halim. Saya akan menerangkan mengenai produk Spicy Delight. Spicy Delight mempunyai 2 produk, iaitu ayam pedas Korea dan juga topoki Korea. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ayam pedas Korea ialah peha ayam bahagian lain, garam, serbuk lada hitam, tepung gandum, tepung beras, soda bikarbonat, minyak atau sos Korea. Bahan yang digunakan untuk membuat topoki Korea ialah tepung pulut, tepung beras, air, garam dan juga minyak bijan. Aplikasi produk. Produk dimasak atau hot serve sesuai dengan permintaan pelanggan, yang mana produk yang dihasilkan dapat menepati cita rasa pelanggan. Produk juga dibuat
daripada barangan yang halal dan dijamin kualiti serta kebersihan. Pelanggan juga boleh memilih sama ada ingin makan di kedai, dibungkus atau penghantaran ke rumah serta di tempat kerja di mana ianya lebih memudahkan pelanggan untuk menikmati selera. Kebaikan produk. Pertama, ayam Korea menawarkan ayam goreng rangup dengan bahan utamanya tidak menggunakan telur yang memenuhi kehendak pelanggan. Kedua, harga yang ditawarkan adalah mampu milik pada taraf kemampuan golongan menengah dan ke bawah yang membentuk segmen pasaran yang besar. Ketiga, BEP, break-even point perniagaan ini dicapai dengan agak cepat secara relatifnya kerana ayam Korea sememangnya digemari oleh seluruh masyarakat. Keistimewaan ayam Korea ini ialah campuran sos Korea yang disalut kepada ayam selepas digoreng dan ia akan menaikkan lagi rasa dan aroma ayam Korea yang dimasak. Tanpa menggunakan telur, sos Korea ini akan membuatkan warna ayam Korea lebih kemerahan dan menyelerakan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmi bin Syahbuddin. Okey, saya akan terangkan proses operasi mulai pada bahan mentah sehingga proses akhir. Kita mula dengan ayam goreng Korea. Pada permulaan, gaul ayam bersama garam dan sebut lada hitam hingga rata. Kemudian, ketepikan asingkan dia. Seterusnya, satukan tepung gandum, tepung beras dan soda bikarbonat. Telur pula dipukul dan diketepikan. Salutkan ayam satu persatu ke dalam campuran tepung dan celup dalam adunan telur hingga habis. Salut ayam sekali lagi ke dalam campuran tepung hingga bersurat rata. Kemudian goreng hingga keperangan, toast dan ketepikan sos. Bagi sos pula, tumbuk bawang putih dan tumis bersama cili kisar hingga kering. Masukkan sos tomato, sos cili, madu, gula dan garam. Gaul rata. Masukkan ayam yang digoreng tadi dan gaul bersama sos hingga bersalut rata. Seterusnya, kita pergi kepada tteokbokki Korea. Satukan bahan yang disediakan, letakkan air sedikit demi sedikit. Jangan lembut sangat sebab nanti akan menyebabkan rice cake tu tak berapa kenyal lah. Kemudian gulung panjang, potong ikut suka. Kemudian rebus bahan yang telah dipotong. Kalau sudah naik atas boleh diangkat. Toskan atau masukkan ke dalam air sejuk. Bagi sosnya pula, permulaannya panaskan minyak dan masukkan cili api yang sudah dikisar dengan bawang putih. Selepas sudah pecah minyak, masukkan serbuk ikan bilis atau ayam. Kemudian masukkan air, cuka dan cili kisar atau serbuk cili. Setelah selesai, masukkan sedikit gula dan masukkan rice cake yang dibuat. Akhir sekali, masukkan sedikit daun bawang. Kemudian biarkan kuah sedikit pekat dan siap untuk dihidang. Ya, kita pergi kepada catat area operasi. First, bagi kotak pertama tu, pelanggan memasuki restoran. Kotak kedua pula, pelanggan memesan menu. Dan akhir sekali, pelanggan menunggu dan menerima pesanan. Sekarang saya akan terangkan proses operasi produk ayam Korea, di mana bahan mentah seperti ayam segar diraih dari pembekal. Kemudian ayam diperap dengan herba dan disimpan di dalam peti sejuk. Ayam pula dikeluarkan setelah pesanan dibuat dan melalui proses stowing. Seterusnya ayam dimasak selama beberapa minit. Dan ayam yang sudah digoreng kemudian disapu dengan sos special Korea. Ayam dihidang di dalam pinggan untuk pesanan dine-in atau dibungkus untuk pesanan take away. Akhir sekali, pelanggan akan dibekalkan sudu garfu, tisu dan glove plastik. Kita pergi pula kepada proses operasi produk tteokbokki. First, bahan mentah diperolehi daripada kedai runcit atau pembekal. Rice cake yang dihasilkan direbus terlebih dahulu. Kemudian rice cake yang direbus disatukan bersama kuah yang dihasilkan setelah mendapat pesanan. Kemudian tteokbokki dihidangkan di dalam pinggan untuk pesanan dine-in atau dibungkus take away. Tteokbokki yang telah disediakan kemudian dicampur bersama sedikit bawang atau bawang goreng untuk hiasan. Bahan-bahan tambahan akan diletakkan, contohnya cheese atau cili untuk ekstra pedas berdasarkan permintaan customer. Akhir sekali, pelanggan akan dibekalkan sudu garfu, tisu dan glove plastik serta sedikit mangkuk kecil untuk sedikit cili ekstra. So, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noratika binti Abdullah. Nombor matriks M0219224112. Saya akan menerangkan tentang aliran carta organisasi bagi perniagaan kami iaitu Spicy Delight. Pengarah urusan kami iaitu Muhammad Syahmi akan memastikan segala perancangan syarikat dapat dicapai melalui misi dan visi yang telah ditetapkan. Pengurus pentadbiran kami, Azizan Azman, akan mengekalkan dan mengemaskini segala data dan informasi berkenaan dengan pelanggan kami.
Pengurus pemasaran iaitu Zahirul Ikhwan akan bertindak untuk merangka perancangan yang strategik bagi syarikat kami untuk bersaing dengan syarikat-syarikat yang lain. Pengurus operasi pula, Marhanis Izzati, akan mengawal segala kualiti produk dan memastikan segala masalah akan dapat ditangani dengan cekap. Pengurus kewangan kami, Nurul Husna, akan mengawal segala perbelanjaan syarikat dan keuntungan secara menyeluruh. Pengurus keluaran pula akan memastikan segala produk yang dikeluarkan syarikat dalam keadaan baik dan dapat memuaskan citarasa pelanggan kami. Saing pertama kami adalah Sweet Tree Korean Food yang kini terletak di Ampang. Restoran tersebut mempunyai interior design yang sangat cantik. Tambahan pula, ramai pelanggan yang ingin mencuba autentik Korean BBQ. Mereka juga menyediakan menu lain seperti bulgogi, bibimbap, subi, jajampong dan banyak lagi. Sweet Tree Korean Food juga menyediakan side dishes secara percuma kepada pelanggan mereka. Ini menyebabkan perniagaan kami sukar untuk bersaing dengan perniagaan mereka. Selain itu, kedai Korea halal yang seterusnya adalah K-Street Cafe yang terletak di SS15 Subang, betul-betul berhadapan dengan Taylor College. Kafe 2 tingkat ini mempunyai pot yang sangat menarik di mana jika pelanggan menyukai latar belakang yang cantik dan menarik, mereka boleh mengambil pelbagai jenis gambar di sini. Pelbagai makanan Korea lain juga boleh didapati di restoran ini seperti bibimbap, rapoki, ramyeon, gimbap dan banyak lagi. Kafe ini salah satu keistimewaannya adalah mereka tidak mempunyai masalah tentang parking di mana kafe ini akan mereserve parking untuk pelanggannya. Yang seterusnya adalah Mr. Dak Galbi. Yang membezakan Mr. Dak Galbi dengan restoran Korea yang lain di mana Mr. Dak Galbi akan memastikan pelanggan menikmati makanan yang disediakan di hadapan mereka di mana mereka boleh menyaksikan sendiri penyediaan makanan tersebut. Mr. Dak Galbi juga telah mempunyai banyak cawangan di Malaysia, jadi pelanggan juga boleh terus Google Mr. Dak Galbi near me bila teringin nak makan Mr. Dak Galbi. Justeru, restoran ini telah menyukarkan perniagaan kami kerana mereka lebih dekat di hati anak-anak muda khususnya. Jadi, kami perlu bersaing dengan mereka untuk mendapat tempat di hati pelanggan kami.